Matematik tahun 2, Unit 1, Nombor hingga 1000. Hari ini kita akan belajar kenali nombor, tulis nombor dan nilai nombor. Kenali nombor. Tahun lepas kita dah belajar 2 digit nombor. Kita ada rumah sar dan rumah puluh. Contohnya 76. Tahun ini kita akan belajar 3 digit nombor. Jadi apakah nama untuk rumah yang baru itu? Rumah ratus. Okey. Contohnya, kita akan sebut nombor bersama nilai tempatnya. Contoh, 576. Nilai star itu tidak perlu disebut. Okey, lagi sekali. 576. Nombor seterusnya 389. 389. Seterusnya 200. Okey, kemudian di tempat puluh kita ada angka 1. Kalau nilai tempat puluh ada angka 1, kita tidak perlu atau tidak boleh sebut 10 atau 10. Kita akan menggabungkannya dengan nilai sar. Cuba murid-murid lihat dalam kotak merah ini. Ia akan menjadi nombor 15. Jadi, untuk contoh yang ketiga, kita akan sebut 215. Lagi sekali, 215. Kemudian, contoh seterusnya. Kita ada 800. Kalau nombor itu sifar, kita tak perlu sebut. Okey, yang seterusnya di tempat sar kita ada nilai 3. Jadi untuk contoh yang terakhir ini, kita akan sebut 803. Lagi sekali murid-murid, 803. Tulis nombor dalam perkataan. Okey, kalau kita nak tulis nombor dalam perkataan, kita perlu tahu nilai tempatnya. Kita akan mula nilai tempat daripada belakang sekali atau sebelah kanan sekali, nilai tempat sar. Kemudian kita ada nilai tempat puluh dan di hadapan sekali nilai tempat ratus. Contoh yang pertama, 157. Macam mana kita nak sebut nombor ini? Macam mana kita nak tulis nombor ini? Okey, kita akan tuliskan nombor kemudian diikuti dengan nilai tempatnya. 100. Atau kita juga boleh sebut 100. 57. Sar tak perlu tulis. Okey, kita sebut lagi sekali. 157. Contoh yang kedua. 780. Kita akan tulis sebagai 780. 780. Di tempat sar, nilainya ialah sifar. Kalau nilainya sifar, kita tak perlu tulis. Jadi jawapan ialah 780. Seterusnya, kita ada nombor 6, sifar 3.
kita akan tulis 600. Ingat tak kalau digit sifar kita perlu tulis atau tidak? Tidak, tak perlu tulis. Jadi kita terus pergi ke kotak yang seterusnya iaitu tempat sah. Nilainya ialah 3. Jadi jawapannya ialah 603. Seterusnya kita ada nombor 8, 1, 2. Dalam perkataan kita akan tulis 800. 1/2. Betul ke? Murid-murid yakin? Tidak. Okey, seperti yang cikgu dah cakap, kalau nilai tempat puluh ada angka 1, tak perlu sebut atau tak boleh sebut 10 atau 10. Kita akan gabungkan nombor 1 ini dengan nombor yang di sebelah di tempat sah. Nombor ini akan menjadi 12. Jadi jawapannya ialah 812. Lagi sekali murid-murid, 812. Tulis perkataan dalam nombor. Perkataan yang diberi 346. Okey, di kotak ratus, di rumah ratus, kita perlu tulis nombor 3. Di rumah puluh. Perkataan tadi dia tulis 40. Jadi di rumah puluh kita nak tulis 4. Dan di rumah sah 6. 346. Seterusnya 520. Di tempat ratus, nombornya ialah 5. Di tempat puluh, nombornya ialah 2. Sah ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita nak tulis apa? Tulis sifar. Okey. Jadi nombornya ialah 520. Yang seterusnya 701. Ingat tak? 701. Kalau di tempat puluh tak ada nombor, kita akan gantikan kepada nombor atau angka sifar. 701. Tempat ratus, kita tulis angka 7. Puluh, tak ada kan tadi? Okey, kita tulis sifar dan sah. Ada 1. 701. Seterusnya 813. Di rumah ratus kita tulis nombor 8 sebab dia cakap 800. Jadi 8. Di rumah puluh boleh tak kita nak tulis? Macam mana kita nak tulis? 13. Kita terus tulis 1 dan 3. Sebab bila nilai tempat puluh ada angka 1, kita akan gabungkan terus dengan nilai sah. Kita akan terus sebut 13. Okey, jadi nombor di sini ialah 813. Nilai nombor. Okey, sebagai contoh, gambar yang pertama, murid-murid lihat kita ada kotak yang besar dan yang kedua kotak yang panjang. Kotak yang besar ini kalau murid-murid kira satu persatu, ia membawa nilai 100. Jadi kita boleh cakap kotak yang besar ni membawa nilai 100. Okey, kemudian kita kira
kotak besar ni ada berapa? Ada satu sahaja kotak yang besar. Jadi di rumah ratus kita tuliskan 1. Kemudian kita ada kotak yang panjang ni. Okey, kita kira daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kotak yang panjang mewakili 10. Okey, jadi kita kotak yang panjang ini mewakili rumah 10. Jadi kotak yang panjang ini kita ada berapa? Ada 2. Jadi di rumah 10 kita boleh tulis 2. Sa ada tak? Tak ada. Kalau tak ada kita hanya tulis sifar. Jadi jawapannya ialah 120. Contoh yang kedua. Ingat lagi tak? Kalau kotak yang besar ini mewakili rumah ratus. Okey, jadi berapa yang ada kotak besar ni? 3. Tulis 3. Kemudian kotak yang panjang ini mewakili rumah 10. Ada berapa? 1. Kemudian kotak-kotak yang terpisah ini membawa maksud sa. Okey, ada berapa? 3. Jadi jawapannya ialah 313. Lagi sekali murid-murid, 313. Seterusnya kita akan melihat abakus. Ini contoh abakus. Ini contoh gambar rajah abakus. Murid-murid boleh lihat dalam buku aktiviti muka surat 5 dan 6. Okey, bila abakus dalam kedudukan ini, ia membawa nilai sifar. Maksudnya, biji-biji yang di atas tetap di atas, biji-biji yang di bawah tetap di bawah. Bila dalam kedudukan ini, abakus ini bernilai sifar. Okay. Abakus juga ada nilai tempat. Sama juga di hujungnya ialah nilai sa, di tengah puluh dan di hadapan sekali ialah ratus. Okey, macam mana kita nak tengok abakus ni kalau dia dah bergerak? Okey, jom kita lihat. Kalau atas turun bawah nilainya 5. Bawah naik atas nilainya 1. Jadi untuk nilai tempat sa kita perlu tambahkan 5 tambah 1 jawapannya 6. Okey, kemudian di tempat puluh. Kalau biji yang di atas dia tetap di atas, nilainya ialah sifar. Kalau di bawah, ingat tak? Bawah naik atas nilainya 1. Tetapi kalau dia naik sebanyak 3, nilainya 3. Sifar tambah 3, 3. Okey, di tempat ratus. Jom kita ingat lagi sekali. Atas turun bawah nilainya 5. Di bawah kalau tak bergerak, bawah tetap di bawah, nilainya ialah sifar. Jadi di tempat ratus jawapannya ialah 5. 536. Okey murid-murid, jom kita ingat lagi sekali formula abakus. Atas turun nilainya 5. Atas turun nilainya 5. Bawah naik nilainya 1. Bawah naik nilainya 1. Jom kita buat latihan sama-sama.
Abakus ada nilai tempat sar. Okey, kita lihat dalam gambar ini. Atas turun. Nilainya 5. Bawah dia naik. Naik berapa ni? 3. Jadi nilainya 3. 5 tambah 3, jawapannya 8. Okey, kemudian nilai tempat 10. Sifar. Sebab apa sifar? Dia tak bergerak. Atas tetap di atas, bawah tetap di bawah. Kemudian tempat ratus. Atas tetap di atas, tak bergerak. Nilainya sifar. Yang bergerak sekarang di bawah. Bawah naik atas, nilainya 1. Tetapi sekarang dia naik berapa? Dia naik 3. Jadi nilainya 3. Sifar yang di bahagian atas dan di bawah 3. Sifar tambah 3 sama dengan 3. Jawapannya ialah 308. 308. Contoh yang kedua. Okey, di tempat sar ada perubahan tak? Tak ada. Atas tetap atas, bawah tetap bawah. Jadi nilainya sifar. Okey, sekarang tempat 10. Ada yang berubah? Tak ada. Atas tetap atas, bawah tetap bawah. Nilainya sifar. Okey, sekarang di tempat ratus. Ada yang berubah? Ya. Atas turun bawah, nilainya 5. Bawah naik atas, nilainya 1. Tetapi bawah naik berapa sekarang? Naik 4. Jadi kita kiralah satu per satu. Naik 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai bawah 4. Tambah dengan nilai yang di atas 5 tadi. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi jawapannya ialah 900. Okey murid-murid, sampai sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.